Assalamualaikum semua. Hari ini kita teruskan Matematik Tingkatan 1, Bab 13, Teorem Pythagoras. Murid boleh rujuk buku teks muka surat 293 hingga 297. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan mendefinisikan hypotenuse bagi sebuah segitiga bersudut tegak dengan betul. Juga, murid dapat menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak, seterusnya menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut dengan betul. Dan murid juga dapat menentukan panjang sisi yang tidak diketahui lagi bagi sebuah segitiga bersudut tegak atau gabungan bentuk geometri dengan betul. Kriteria kejayaan pada akhir pembelajaran saya merujuk kepada murid-murid dapat mencapai objektif apabila berjaya mengenal pasti dan mendefinisikan hypotenuse bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Juga kamu dapat mencapai objektif apabila berjaya menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Seterusnya menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut. Kamu juga dapat mencapai objektif apabila berjaya menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak atau gabungan bentuk geometri. Baik, mula-mula kita kena tahu apakah maksud hypotenuse. Kita seringkali diberitahu tentang saiz skrin monitor sebuah komputer sebagai 19 inci, 21 inci atau 24 inci dan sebagainya. Semakin besar skrin, maka semakin jelaslah dan semakin seronok untuk kamu menonton televisyen ataupun menonton apa-apa sahaja di skrin monitor komputer kamu. Okey. Saiz ini sebenarnya diukur mengikut perpenjuru monitor itu. Lihat di sini ya, perpenjuru monitor tersebut. Bukannya pada panjang dan lebar. Okey, kalau 21 inci, TV 21 inci, TV 24 inci, ya, diukur mengikut perpenjuru monitor tersebut ataupun TV tersebut. Jadi, apakah hubungan saiz ini dengan panjang dan lebar skrin monitor? Okey? Baik, lihat di sini. Pada monitor ataupun pada skrin ini, skrin 21 inci ini, kalau kita lihat perpenjurunya membentuk dua segitiga bersudut tegak. Okey, dua segitiga yang bersudut tegak. Baik, cikgu ambil segitiga ini dan bawa ke luar. Baik, inilah segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak ini mempunyai 3 sisi kan? 3 sisi dan mempunyai 3 sudut. Bucu ada 3 dan salah satunya adalah bersudut tegak. Bersudut tegak maksudnya nilai sudut ini adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah. Baik. Pada sisi yang panjang. Sisi yang panjang ini adalah bertentangan. Ya, bertentangan dengan sudut 90 darjah ini. Ini adalah sisi ini dipanggil hypotenuse. Okey, hypotenuse. Jadi, sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak itu disebut sebagai hypotenuse segitiga bersudut tegak. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi,
kita imbas kembali segitiga bersudut tegak. Baik, kita lihat segitiga yang ini. Salah satu sudutnya adalah 90 darjah. Menjadikan segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak. Dan kita tahu bahawa jumlah sudut pedalaman bagi semua segitiga, ialah 180 darjah. Baik, di sini ada 90 darjah. Maka dua sudut lagi, hasil tambah kedua-dua sudut ini, A tambah B, mestilah nilainya adalah 90 darjah. Menjadikan sudut A dan B ini adalah sudut yang lebih kecil daripada 90 darjah. Okey, sudut A dan B adalah lebih kecil daripada 90 darjah kerana hasil tambah keduanya adalah 90 darjah juga. Jadi sudut yang terbesar dalam segitiga ini adalah sudut 90 darjah. Menjadikan sisi yang bertentangan dengannya akan menjadi sisi yang terpanjang. Okey, sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ini akan jadi sisi terpanjang. Dan dinamakan hypotenuse. Okey, hypotenuse. Jadi ingat ya murid-murid, hypotenuse adalah sisi yang terpanjang dan terletak bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey. Baik, kita lihat contoh satu. Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hypotenuse. Okey, untuk segitiga ABC bersudut tegak pada B, maka hypotenuse-nya adalah sisi yang terpanjang bertentangan dengan sudut tegak. Jadi hypotenuse-nya adalah AC. Okey, hypotenuse adalah AC. Okey, untuk segitiga PRS, sudut tegaknya adalah terletak pada S, maka hypotenuse-nya adalah PR. Okey, segitiga PSR, hypotenuse adalah PR. Okey, bagi segitiga PRQ, hypotenuse-nya ialah PQ. Okey, boleh? Okey, kita pergi lagi latih diri 13.1A juga untuk mengenal pasti hypotenuse. Okey, bagi segitiga ABC, hypotenuse-nya bertentangan. Hypotenuse ialah AC. Untuk segitiga yang mempunyai sisi ACB ataupun ABC, hypotenuse-nya adalah B. Okey, hypotenuse adalah pada B. Okey, bagi segitiga TPS, TPS, ya ini adalah sudut tegak, so bertentangan. Hypotenuse adalah TS. Bagi segitiga bersudut tegak PQR, okey, sudut tegaknya adalah pada Q, maka hypotenuse-nya adalah PR. Hypotenuse adalah
PR. Okey, gariskan jawapannya. Baik, jelas ya? Baik, kamu sudah boleh mengenal pasti yang manakah yang mana satu adalah sisi hipotenus. Ingat ya, hipotenus adalah terletak pada bertentangan pada sudut tegak dan dia adalah sisi yang terpanjang. Baiklah, apakah hubungan di antara sisi segitiga ini? Baik, kita lihat segitiga ABC. Okey, kita lihat segitiga ABC dan kita lihat di sini ada segi empat sama. Ada 3 segi empat sama. Okey, ada 3 segi empat sama. Yang ini R, ya, luas bagi R ialah 25 unit persegi. Okay, 25 kerana 5, sisinya 5 dan 5. Segi 4 sama. Dan kita ada segi empat yang kedua, segi empat sama yang kedua iaitu Q, 16 unit persegi iaitu 4, sisinya adalah 4. 4 ya, dan P, segi empat sama P, luasnya adalah 9 unit persegi. Kerana sisinya adalah 3. Kalau kita susun ketiga-tiga segi empat sama ini, ya, kita dapat membentuk satu segitiga bersudut tegak. Okey, satu segitiga bersudut tegak. Sudah pastilah segi empat yang mempunyai keluasan yang paling besar iaitu 25 akan menjadi sisinya akan menjadi hipotenus bagi segi tiga bersudut tegak itu. Ya, ini. Okey, jadi kita dapat rumuskan bahawa luas R sama dengan hasil tambah luas P dan luas Q. Ya. Bermaksud sisi AC, ya, AC kuasa 2 kerana rumus luas bagi segi empat sama adalah sama dengan hasil tambah kedua-dua sisi yang lain iaitu AB kuasa 2 bagi segi 4 Q tambah dengan BC yang terletak pada BC kuasa 2 yang terletak pada segi 4 sama P. Okey. Jadi hubungan ini disebut sebagai teorem Pythagoras. Baik, kita lihat ya. Yang ini adalah 5 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Ya. Ataupun kedua-dua belah, kiri dan kanan akan menghasilkan 25 unit. Baik, jelas? Baik, kita lihat pula segi 3 bersudut tegak X, Y, Z. Ya. Luas bagi segi 4 yang besar ini, segi 4 sama yang besar ini, 10 unit, 10 darab 10 jadi 100 unit persegi. Okay. Sisinya adalah 10. Yang ini adalah 8 darab 8, 64 unit persegi. Sisi di sini adalah 8 dan sisi di sini adalah 6. 36 unit persegi. Kalau kita semak, ya, segi 3, segi 4, 100 unit. Okey, 100 unit persegi. Sekejap ya, kita salah tulis. 100 sama dengan hasil tambah luas 36 tambah 64. Okey. 10 kuasa 2, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Atau
X, Y, XZ iaitu hipotenus bagi segitiga XYZ kuasa 2 sama dengan X, Y kuasa 2 tambah YZ kuasa 2. Baik, macam mana kita nak ingat ya teorem Pythagoras ini? Senang sahaja, iaitu apabila kita ada segitiga bersudut tegak, sudah pastilah hipotenus menjadi tajuk utama, iaitu sisi yang paling panjang. Jadi, sisi yang paling panjang kuasa 2 adalah sama dengan hasil tambah kuasa 2 sisi yang lainnya. Okey? Okey. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Okey. Yang mana satu hipotenus pastinya bertentangan dengan sudut tegak dan dia adalah yang paling panjang, sisi yang paling panjang. Jadi R P kuasa 2 adalah sama dengan hasil tambah sisi yang selebihnya, iaitu RQ kuasa 2 tambah QP kuasa 2. Okey. Baik, untuk B, sisi yang terpanjang bertentangan dengan sudut tegak hipotenus C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, boleh? Okey. Teorem Pythagoras boleh digunakan untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dalam suatu segitiga bersudut tegak jika panjang dua sisi yang lain diberi. Okey, hubungan ini ya. AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Yang ini adalah teorem Pythagoras. Ingat, AC adalah merujuk kepada hipotenus. Sisi hipotenus adalah sisi yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak itu. Okey, baik. Tahukah anda, tiga nombor A, B, C yang memuaskan, C kuasa 2 ni adalah hipotenus, sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, disebut sebagai trirangkap Pythagoras. Okey, apakah trirangkap Pythagoras ni? Bila sisinya adalah nombor bulat. Okey, menghasilkan nombor bulat. Contohnya 3, 4, 5. Baik, tengok segitiga ABC ni adalah ni 3, sisi A, sisi ni, BC ni adalah 3, di sini adalah 4 dan hipotenusnya adalah 5. Yang paling panjang ya. 3, 4, 5. Baik, kita lihat pula XYZ ni ya. 6, 8, 10. 6, 8, hipotenusnya adalah 10. Yang lain ialah 5, 12, 13, 7, 24, 25 dan sebagainya. Ya. Kita pergi contoh. Bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Okey. Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan jika perlu. Baik. Mula-mula kita kena kaji, ini adalah segitiga bersudut tegak, bermaksud yang ini adalah hipotenus, sisi yang terpanjang. Jadi kita kena tulis kaitannya. Kaitannya ialah dengan teorem Pythagoras, X kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, menjadikan jumlahnya ialah 64 tambah 36. 6 kuasa 2, 36. Tambahkan dapat 100. Jadi apakah nilai X? Nilai X adalah punca kuasa 2 bagi 100. Jadi X sama dengan 10 cm. Okey, jelas? Okey, baik. B. Okey, kita kenal pasti dahulu ini adalah segitiga bersudut tegak. Hipotenus adalah 25. Jadi kita tulis kaitannya 25 kuasa 2 adalah sama dengan X kuasa 2 tambah 7 kuasa
2. Kita nak cari nilai X. Jadi, kita jadikan dia kepala rumus. Jadi, X kuasa 2. Hati-hati. 25. Okey, yang ini tolak 7 kuasa 2. Okey, jadi 25 kuasa 2 adalah 625 tolak dengan 49. 49 ni adalah 7 kuasa 2 ya. Okey, kita tolakkan dengan hati-hati akan dapat 576. Kita nak cari nilai X, jadi kita puncakan 576 menjadikan nilai X akan dapat 24. Unitnya adalah sentimeter. Jadi X di sini adalah 24 sentimeter. Okey, kita pergi lihat contoh seterusnya. Okey. Baik, kenal pasti yang ini adalah segitiga bersudut tegak. Depan atau bertentangan dengannya adalah hipotenus. Tuliskan kaitan X kuasa 2, 14 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Okey, jadi yang ini direct sahaja boleh terus dapat nilai X. 14 ialah 196 tambah 81. 9 kuasa 2 adalah 81. Dapatlah jawapan 277. Kita nak cari nilai X. Puncakan 277. Punca kuasa 2, 277. X sama dengan, okey, dah akan dapat jawapan dalam perpuluhan dan dia memang minta dalam 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapannya adalah 16.64 dan pastikan kita tulis dengan unitnya sekali. Ya, sentimeter. Garis jawapan. Garis jawapan dengan menggunakan pembarislah ya. Baik, D, soalan D. Kena pasti. Okey, kena pasti segitiga bersudut tegak. Bertentangan dengannya adalah sisi yang terpanjang 1.2 meter. Jadi 1.2 meter kuasa 2 sama dengan hasil tambah sisi yang selainnya. X kuasa 2 tambah 1.0 kuasa 2. Baik, kita nak cari nilai X. Hati-hati. X kuasa 2 jadi 1.2 kuasa 2 tolak 1.0 kuasa 2. Kita selesaikan. Dapat 1.44 tolak 1. Dapatlah 0.44. Jadi X adalah punca kuasa 0.44. Pastikan kamu menulis dengan betul ya. Jadi X ialah 0.66 meter. Tuliskan dengan unit yang betul. Dan apabila dah dapat jawapan, pastikan kamu semak. Ya, 0.66 meter. Ya, 0.66, 1 meter, 1.2 meter. Jadi jawapannya adalah logik. Pastikan bahawa hipotenus ini kekal sisi yang terpanjang. Okey, lihat balik yang C, 16.64 sentimeter. Kalau kita semak ketiga-tiganya 16.64, 9 cm dan 14, kita dapat 16.64 ini adalah sisi yang terpanjang. Maka jawapan kita betul. Ya, paling panjang. Hipotenus mestilah yang paling panjang. Okey, kita lihat soalan yang agak mencabar. Okey, hitung panjang PQ. Mana PQ? Okey, kat sini PQ. Okey, dalam rajah berikut. Baik. Segitiga PRQ. Okey, tapi kita tak tahu yang ini. Okey, yang ini. Jadi kita kena selesaikan dahulu. Kita kena cari RP dulu. Barulah kita boleh cari PQ.
Okey, untuk segitiga, segitiga RSP, okey, RSP, RP adalah hypotenuse. Hypotenuse. Okey, hubungannya ialah RP, cikgu tulis salah nanti sekejap ya. Okey. RP kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi 25. So, RP ialah 5. Okay, kita tulis sini 5. Barulah kita boleh cari PQ, iaitu daripada segitiga RQP. Okey? Okey, RP kuasa 2. Ya, hypotenuse dulu. Ya. Okey. PQ kuasa 2. Hypotenuse yang adalah PQ ya. Okey, PQ kuasa 2 sama dengan RP kuasa 2 tambah RQ kuasa 2. Jadi, okey, 5 yang kita dah dapat tadi tambah dengan 12 kuasa 2. Okey, 12 kuasa 2. Okey, sama dengan 25 tambah 1, 4. 4. Sama dengan 1, 6, 9. Okey, jadi PQ ialah, okey, puncakan dapat 13, apa unitnya? Sentimeter. Okey, ini jawapan dia. Jadi, PQ adalah 13 sentimeter. Okey, boleh ya? Baik, kita teruskan soalan. Okey, hitung panjang PQ dalam setiap rajah yang berikut. Okey, kita nak cari PQ di sini. Tapi kita tak tahu yang ini. Ini kita tak tahu. Kita nak cari yang ini. Yang ini. Sebelum cari PQ, kita kena cari SQ dahulu. SQ adalah hypotenuse bagi SRQ. Okey, jadi SQ kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 2 adalah 64 tambah 36 sama dengan 100. Jadi SQ punca bagi 100 akan dapat 10 sentimeter. Baik. PQ ya, bukan hypotenuse bagi PQS. Ya, hypotenuse adalah 15. Ya, SP. Okey, jadi SP kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 yang kita nak cari tambah dengan SQ yang kita dah dapat tadi. Okey, jadi kita masukkan nilai 15 kuasa 2 PQ kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okey, jadi kita nak cari PQ, tukarkan jadi kepala rumus. 15 kuasa 2 tolak, jangan tersilap ya, 10 kuasa 2. 15 kuasa 2 adalah 225 tolak 100. Jadi, PQ kuasa 2 adalah 125. Okey, PQ ialah punca bagi 125 dan dapat jawapan dalam titik perpuluhan ya. Jadi, kita tulis 2 titik perpuluhan 11.18 sentimeter. Okay, kita tulis mula sebab terlalu kecil kat situ. PQ ialah 11.18 sentimeter. Okey, boleh? Okey.
Jadi apa yang kamu dah belajar pada hari ini? Okey. Okey, dapat ya? Okey, mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak dengan betul. Jadi kamu dah tahu dah hipotenus tu apa? Hipotenus tu adalah segitiga, ya. Mestilah terletak pada segitiga bersudut tegak dan dia terletak di hadapan sudut 90 darjah dan dia merupakan sisi yang terpanjang. Okey. Kemudian dapat menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak dan menerangkan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Okey, yang ini. Okey, hubungan dia hipotenus kuasa 2 adalah hasil tambah dengan sisi-sisi yang lain yang dikuasa 2kan, dan asalnya adalah luas segi 4 sama. Ya, pada ketiga-tiga sisi tersebut. Ya, itu adalah teorem Pythagoras. Kemudian kita juga sudah belajar menentukan sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak dan gabungan dengan menggunakan rumus teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras iaitu mengenal pasti dahulu yang mana satu hipotenus. Okey, hipotenus kuasa 2 adalah hasil tambah bagi kedua-dua sisi yang dikuasa 2 kan. Okey, boleh ya? Okey, terima kasih. Semoga dianugerahkan kefahaman dalam menuntut ilmu.